dan juga kepada semua muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah pergi mendahului daripada kita. Semoga ilmu yang akan dikongsikan oleh Yang Amat Arif Datuk nanti dapat kita kongsikan bersama-sama dan bermanfaat insya-Allah. Dan mohon Datuk pimpin bacaan umum kitab dan saya serahkan terus majlis ini kepada Yang Amat Arif Datuk. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Puan Rosniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Agama Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dapat kita meneruskan kuliah kita, kuliah al-ahwal as-syakhsiyah berkaitan dengan hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga di Malaysia. Syukur alhamdulillah bagi tajuk hadirin sekalian bagi tajuk tuntutan selepas perkahwinan saya kira dah selesai dah ya. Jadi sebagai sedikit khulasah kesimpulan tuntutan yang dibuat selepas perceraian yang antaranya yang telah kita sentuh iaitu boleh buat tuntutan muta'ah iaitu sagu hati perceraian, tuntutan nafkah iddah iaitu nafkah semasa dalam tempoh iddah selepas bercerai, kemudian tuntutan nafkah anak, kemudian tuntutan hak jagaan anak dan juga tuntutan harta harta sepencarian Mungkin yang saya tak sentuh sebelum ini iaitu kalau ada tuntutan lain, contohnya jika ada hutang lah sama ada hutang mas kahwin ataupun apa-apa yang suami terhutang dengan isteri semasa dalam tempoh perkahwinan, bolehlah dituntut sekarang ni dah ada lah dah ada dah kes-kes yang dihadapkan ke mahkamah iaitu menuntut hutang hutang dalam perkahwinan jadi itu terpulanglah kepada mahkamah untuk menentukan membicarakan dan menentukan sama ada sabit. Jika sabit dan dibuktikan maka akan diperintah untuk bayar balik semula itu berkaitan dengan tuntutan selepas perceraian kita dah saya ingat dah habislah walaupun sepanjang saya berkuliah kita berkuliah pada malam ini bolehlah diutarakan soalan-soalan yang berkaitan contohnya berkaitan hutang tadi jarang dibicarakan jarang dibicarakan sebab kadang-kadang maklumat ni tidak sampai
Walhalnya bila suami berhutang kepada isteri, sama ada hutang nafkah ataupun hutang mas kahwin ataupun lain-lain hutang yang suami berhutang dalam tempoh isteri. Jika isteri tidak halalkan, maka hutang itu tetap tertanggung. Sama ada hutang nafkah, nafkah isteri lah, nafkah anak saya dah sebut dah dulu. Dia jadi hutang bila bermula daripada kes difailkan ataupun bila dikeluarkan perintah nafkah anak itu oleh mahkamah. Itu nanti kalau ada persoalan bolehlah ditanya pada saya, insya-Allah. Dan malam ini kita masuk tajuk yang barulah, iaitu kesalahan-kesalahan ataupun penalti. Dalam undang-undang keluarga ni ada kesalahan ataupun penalti yang diperuntukkan, sama ada yang berhubung dengan akad nikah dan pendaftaran perkahwinan, dan juga yang berkaitan dengan penalti-penalti yang lain lah. Contohnya berpoligami tanpa kebenaran, bercerai di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah, melupuskan harta isteri, meninggal langsung isteri, menganiaya isteri dan lain-lain lah yang kita akan sentuh satu persatu lah. Pada malam ni kita pergi dulu yang berkaitan dengan akad nikah. Akad nikah dan juga yang berkaitan dengan pendaftaran perkahwinan. Yang pertama berkaitan kesalahan ataupun penalti berkaitan dengan akad nikah. Iaitu sebelum pasangan pengantin, sebelum pengantin lelaki atau pengantin perempuan nak berkahwin, dia mesti dapat kebenaran. Kebenaran daripada siapa? Kebenaran daripada pendaftar nikah cerai. Pendaftar nikah cerai. Pendaftar nikah cerai ni termasuklah ketua pendaftar, pendaftar nikah cerai dan juga penolong-penolong pendaftar nikah cerai. Penolong-penolong pendaftar nikah cerai ni dulu boleh katakan semua imam qaryah ni menjadi pendaftar nikah cerai, jadi juru nikah. Tetapi oleh kerana tidak semua imam qaryah ini mahir ataupun ada pengetahuan dalam bab nikah kahwin, maka kerajaan telah ambil inisiatif. Ambil inisiatif maknanya juru nikah ataupun pendaftar nikah cerai ini dilantik di kalangan orang-orang yang terpilih, yang telah diberi kursus, yang telah diberi ilmu pengetahuan berkaitan dengan hukum hakam nikah kahwin, cerai, rujuk dan sebagainya. Kenapa tak semua imam dilantik sebagai juru nikah? Sebab dah berlaku dulu ni dalam kes, terutama di Negeri Sembilan lah yang saya ingat. Waktu tu saya hakim mahkamah rendah, ada berlaku seorang imam yang merangkap juru nikah juga telah merujukkan pasangan walaupun tempoh iddah telah tamat. Jadi bab hukum hakam nikah ni banyak, nikah, cerai, rujuk dan sebagainya. Jadi tak semua orang ni diberi tauliah sebagai pendaftar. Siapa yang dilantik sebagai pendaftar ni? Siapa yang melantik? Yang melantik pendaftar nikah cerai ni di semua negeri-negeri di Malaysia ini dilantik oleh sultan ataupun raja-raja Melayu lah, di negeri-negeri masing-masing. Bagi negeri yang tidak ada raja, wilayah persekutuan, mana lagi, Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak, ini lima negeri yang tak ada raja. Maka tauliah ini diberi oleh yang di-Pertuan Agong. Jadi besar kerja ni juru nikah ni, pendaftar nikah cerai ni. Sebab kuasa asal kuasa agama itu adalah terletak kepada raja-raja Melayu ataupun termasuk yang di-Pertuan Agong lah. Jadi termasuklah dalam bab nikah cerai ni, sebab pendaftar nikah cerai ni nanti sampai boleh menikahkan orang yang tak ada wali.
iaitu orang yang memohon kepada mahkamah untuk bernikah secara wali hakim. Jadi wali hakim ini asalnya adalah wali raja. Wali raja ni maknanya raja tu lah. Sultan dan raja-raja Melayu. Tetapi takkanlah raja pula nak pergi menikahkan orang kan. Maka raja-raja Melayu telah pun mewakilkan, mentauliahkan kepada juru-juru nikah untuk menikahkan wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang tidak mempunyai wali, ataupun apabila mahkamah perintah seseorang wanita itu dinikahkan oleh wali hakim. Contohnya wali ghaib, contohnya mu'alaf yang baru masuk Islam, yang tak ada wali, untuk dapat nikah wali hakim dia kena mohon ke mahkamah dulu. Sebab itu mustahak kebenaran untuk bernikah ini daripada pendaftar nikah cerai. Dan sebab itu bila tak ada kebenaran untuk berkahwin ni, kan kita isi borang kan, anak kita nak berkahwin isi borang ke pejabat agama, itu untuk dapat kebenaran tu lah. Selain memenuhi kursus kan, apa lagi, ambil injection HIV, itu dalam undang-undang kecil lah, dalam peraturan-peraturan perkahwinan ataupun kaedah-kaedah perkahwinan, berkaitan dengan kursus, apa lagi dan lain-lain syarat yang ditetapkan oleh pejabat agama. Selepas itu dah settle semua, barulah diberi kebenaran oleh pendaftar nikah cerai untuk berkahwin, untuk melakukan akad nikah. Jika tak ada tak dapat kebenaran berkahwin ni, maka jadi satu kesalahan. Boleh dituduh di mahkamah. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum dengan hukuman pemenjaraan selama 6 bulan. 6 bulan atau RM1,000, RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Hukum jika tak dapat kebenaran atau pendaftar nikah cerai ini, satu kesalahan dalam undang-undang keluarga kita. Jadi apa tujuan penalti ni diwujudkan? Penalti ni diwujudkan untuk melindungi pasangan pengantin lah, terutama wanita lah. Sebab itu bila nak kahwin tu diminta kebenaran kepada pendaftar nikah cerai ni. Jadi pendaftar nikah cerai ni nak buat apa sebenarnya? Sebelum dia meluluskan, dia akan buat semakan. Dia akan buat semakan. Contoh, akuan bujang. Akuan bujang. Banyak juga kes yang penipuan berlaku dalam akuan bujang ni. Jadi ini tanggungjawab ni lah, Jabatan Agama lah. Dan kita sendiri pun, keluarga pengantin ni boleh semak di Jabatan Agama. Betul ke bakal menantu kita ni bujang? Betul ke bakal menantu kita ni anak dara contohnya? Boleh cek. Jadi ini maslahah dia sebenarnya. Sebab banyak juga berlaku penipuan. Mengaku bujang, rupanya dia dah ada isteri di negeri yang lain. Ini boleh semak, boleh semak dengan Jabatan Agama. Jabatan Agama pun boleh semak dengan jabatan-jabatan agama yang lain. Dan pihak JAKIM telah mewujudkan satu sistem lah. Sistem maklumat Islam dipanggil. Cumanya tak semua negeri masuk dalam sistem ni. Masuk dalam sistem ni. Jadi nak lebih selamatnya kena cek satu persatu lah di Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Kita pun boleh cek lah. Jadi hadirin hadirat sekalian pun boleh cek dengan Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Nak boleh cek suami masing-masing boleh. Telefon kata Syak kan, kata contoh lah, ini saya tak galakkan lah. Cuma saya ni maklumat awam sajalah. Contohnya kita mengesyaki suami kita ni ada isteri lain. Di negeri tertentu. Boleh kita cek.
boleh cek telefon, cakap nak nak bertanya dengan pendaftar nikah cerai negeri yang berkenaan, ya. Jadi pendaftar nikah cerai ni dia boleh buka sistem dia, bagi nombor IC, bagi nombor IC sipulan ni, maka dia boleh cek lah sama ada sipulan ni ada tidak sijil nikah di negeri yang berkenaan, telah berkahwin ke ataupun ada rekod perkahwinan ke tidak di negeri yang berkenaan, boleh cek, ya. Itu sekarang ni mudah, insya-Allah, ya. Jadi balik pada penalti tadi ni, sebab itu penalti ni diwujudkan. Jadi untuk mengelakkan penipuan ini, itu bersegi bujang ke, anak dara ke dan sebagainya, dan baru-baru ni kan viral kan, yang lelaki yang nak berkahwin, isteri dia rupanya isteri dia tu ada suami lain, kan. Itu pun satu hal juga, ya. Maknanya sekarang ni bukan lelaki saja yang menipu, wanita pun ada juga, ya. Jadi ini maslahah, ya. Maslahah undang-undang ni dibuat, penalti yang diwujudkan ini untuk jadi boleh diperiksa, diteliti untuk mengelakkan itu maslahah, untuk mengelakkan penipuan. Begitu juga, ya, hadirin sekalian, berkaitan dengan apa lagi? Jantina contohnya, ya. Jantina diperiksa, bakal pengantin ni mustahak kebenaran ni nak dipastikan, sebab dah berlaku penipuan, ya. Ketika saya jadi hakim mahkamah rendah, yang saya pernah kongsikan dulu, ya, wanita minta fasah, ya, seorang wanita minta fasah, ya. Rupa-rupanya yang minta fasah tu lelaki, bukan wanita, ya, lelaki. Macam mana pula lelaki minta fasah? Maknanya waktu dia berkahwin dia menyamar sebagai wanita, ya. Jadi ini penipuan-penipuan yang berlaku dalam berkaitan dengan akad nikah, ya. Jadi sebab itu diwujudkan penalti ini untuk melindungi, terutamanya wanita lah, nak melindungi wanita. Akhir zaman ni macam-macam, hadirin hadirat, ya, orang menipu termasuk dalam bab perkahwinan ini, ya. Saya ingat semasa saya jadi hakim mahkamah rendah dulu, ada satu kes itu yang saya kira dia telah kahwin melebihi 4 kali, ya. Kan Islam kalau nak berpoligami pun boleh 4 orang je, kan, ya. Bila kita semak rekod simpulan ni, dah 4-5 kali kahwin dah, ya. Dah 4-5 kali kahwin dah, ya. Tapi negeri yang berlainan lah, ya. Jadi mungkin waktu itu kita tak ada sistem yang apa ni, nak cek apa ni data-data ni, ya, tentang seseorang ni, maka nak buat macam mana, kan, ya. Cuma akhirnya benda yang tak baik ni terdedah juga, ya. Jadi sebab itu hadirin hadirat sekalian, ya, kita bertegaslah, ya. Di mahkamah contohnya, jika pendakwa datangkan kes ni nikah tanpa kebenaran, memang kita hukum, dan setengah hakim telah hukum dengan penjara sekali, ya. Saya ingat, ya. Termasuklah ahli-ahli politik, ya. Dulu ahli politik kerajaan pun pernah kena, ahli politik pembangkang pun pernah kena, ya. Dipenjara oleh hakim syar'i kita kerana apa? Nikah tanpa kebenaran dan berpoligami tanpa kebenaran, ya. Itu berkaitan dengan akad nikah, ya. Kemudian dalam peruntukan penalti berkaitan dengan akad nikah itu juga ada ketikanya pihak-pihak ni dikehendaki hadir di hadapan pendaftar, ya. Kalau hadirin hadirat ingat, ya, dulu saya pernah kongsikan berkaitan dengan nikah luar negara, ya, nikah di luar negara. Bila nikah di luar negara, kemudian itu dia tidak melalui kedutaan, dia ada 2 pilihan, ya, ada 2 pilihan, ya. Kalau tuan-tuan hadirin boleh ingat baliklah, sama ada dalam tempoh 6 bulan selepas dia bernikah itu,
dia pergi ke kedutaan yang terdekat untuk mendaftarkan pernikahan dia, atau dalam tempoh 6 bulan itu belum habis lagi, dia balik ke Malaysia. Balik ke Malaysia, dia dikehendaki hadir seberapa segera di hadapan pendaftar nikah cerai untuk menguruskan pendaftaran perkahwinan itu. Itu undang-undang yang telah dibuat. Jika dia gagal hadir, itu sebenarnya satu kesalahan. Disebut dalam enactment undang-undang keluarga kita ni. Dia gagal hadir untuk melapor pernikahan dia tu yang di luar negara tadi ni, bila balik Malaysia, ini lain daripada yang nikah ikut prosedur. Maknanya dia nikah ikut kedutaan Malaysia kita yang urus, itu lain. Ini nikah yang tanpa kebenaran di luar negara ni. Dia ada ruang lagi, mana dalam tempoh 6 bulan selepas dia berkahwin tu, sama ada dia pergi urus untuk daftar nikah dia di kedutaan, atau kalau tempoh 6 bulan tu belum habis lagi, dia balik ke Malaysia. Jadi mula-mula balik ke Malaysia tu, dia dengan seberapa segera dia kena hadir di hadapan pendaftar nikah cerai untuk urus, untuk daftar nikah dia seberapa segera. Kalau berlalu dah tempoh 6 bulan itu, dia tak pergi jumpa pendaftar nikah cerai ni, itu adalah satu kesalahan. Satu kesalahan, hukuman sama tadi. Boleh didenda RM1,000 atau 6 bulan penjara, ataupun kedua-duanya sekali. Ini yang diperuntukkan dalam undang-undang keluarga Islam. Setakat ni ada soalan tak berkaitan dengan akad nikah ni? Penalti berkaitan dengan akad nikah dengan daftar daftar nikah. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Saya nak pergi terus kepada berkaitan dengan akad nikah ni lagi. Ingat saya dah cover lah. Ini yang saya sebut ni kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan lah. Penalti yang biasa berlaku di mahkamah syariah. Yang ada juga kesalahan-kesalahan lain itu, tapi saya rasa tak berapa relevan sebab jarang dilakukan. Umpamanya ada orang lain yang menyimpan daftar buku nikah ni. Ini satu kesalahan. Buku daftar nikah ini adalah milik ataupun di bawah tanggungjawab pendaftar nikah cerai, ketua pendaftar nikah cerai. Jadi kalau ada orang menyimpan pula ada buku lain pula, buku daftar nikah cerai ini satu kesalahan dalam enactment undang-undang keluarga kita. Jadi ini untuk melindungi. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, kalau kita ditimpa musibah, contohnya banjir atau apa lagi, rumah terbakar, sijil nikah kita hilang ataupun musnah, maka kena pergi di negeri mana kita bernikah dulu, kan? Sebab ada dalam daftar, buku daftar nikah ini memang ada rekod, insya-Allah. Jadi kita boleh dapat, boleh buat laporan polis ke dan sebagainya. Kita pergi ke pejabat ketua pendaftar nikah cerai balik semula, kita dapatkan balik maklumat pernikahan kita, boleh minta pejabat agama keluarkan sijil nikah yang baru. Ini cara dia. Okey. Kalau tak ada soalan, saya teruskan kepada bahagian penalti yang lain lah, yang diperuntukkan dalam undang-undang keluarga Islam kita. Yang pertama, penalti dalam peruntukan enactment undang-undang keluarga Islam kita ni, penalti berkaitan dengan poligami tanpa kebenaran mahkamah. Saya bacakan peruntukan. Jika seorang lelaki berkahwin lagi, di mana-mana jua pun, semasa perkahwinannya yang sedia ada masih wujud, tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada mahkamah, maka dia melakukan suatu kesalahan. Apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Ini kesalahan berpoligami tanpa kebenaran. Ya. Jadi hadirin sekalian, ya, kadang-kadang orang bertanya, kenapa poligami ni nak perlu kebenaran mahkamah? Dulu atuk-atuk kita dulu berkahwin, macam atuk saya sendirilah, ya. Ada beberapa orang isteri dia, arwah atuk saya lah, ya. Dua-dua atuk, atuk sebelah mak, atuk sebelah bapa, ya. Dulu zaman dulu tak ada pun, kan, kahwin aja, kan, ya. Jadi ini sebenarnya hadirin sekalian berkaitan dengan maslahah, ya. Orang dulu-dulu mungkin waktu tu tak timbul banyak masalah, ya. Tetapi apabila berlaku banyak pertikaian, ya, berkaitan dengan poligami ini, ya, banyak wanita diabaikan, tak diberi nafkah, ya, anak-anak dibiarkan, ya, kahwin ramai tapi tak adil ataupun tidak bertanggungjawab, kepada isteri-isteri, ya. Jadi ini diwujudkan undang-undang ini, ya, diwujudkan undang-undang berpoligami mesti dapat kebenaran mahkamah, kebenaran bertulis disebut, ya, kebenaran bertulis. Jadi orang yang nak kahwin lebih daripada satu ni, dia pergi ke mahkamah, mohon kepada mahkamah, saya dah terangkan dulu. Mahkamah apabila mahkamah meluluskan, mahkamah akan keluarkan kebenaran bertulis. Kebenaran bertulis daripada mahkamah inilah yang akan dibawa kepada pendaftar nikah cerai ni, ya. Kepada pendaftar nikah cerai ni supaya kebenaran berkahwin kali kedua tu dikeluarkan pula, ya, oleh pendaftar nikah cerai, baru boleh kahwin, baru boleh kebenaran untuk melakukan akad nikah pula, ya, dikeluarkan oleh pendaftar nikah cerai. Kalau tak ada kebenaran bertulis daripada mahkamah ni, maka tak boleh, ya, tak boleh. Jadi pendaftar nikah cerai tak akan keluarkan kebenaran bernikah, ya, untuk melakukan akad nikah tu, ya. Jadi bila dilanggar undang-undang ni dijadikan satu kesalahan, ya. 6 bulan penjara, RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Dan ramai juga, ya, yang telah dikenakan hukuman penjara sebenarnya, ya. Kadang-kadang kita tak tahu, kan, ya. Termasuklah ahli politik yang saya sebut tadi, ya, daripada parti kerajaan dan juga parti kerajaan pemangkap, ya. Semuanya pernah dikenakan hukuman. Tinggal lagi mereka merayu dan sebagainya, kalau terlepas tu itu nasib lah, ya. Okey. Kemudian kesalahan yang kedua, perceraian di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah. Seksyen 125 enactment kalau di Negeri Sembilan lah. Seseorang lelaki yang menceraikan isterinya dengan melafazkan talak dalam apa-apa bentuk di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah, maka dia melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya, ya. Ini kes bercerai di luar mahkamah. Hari ini terlalu banyak, ya. Terlalu banyak kes bercerai di luar mahkamah. Cerai dalam kereta, cerai di rumah, ya. Cerai melalui SMS, ya. Dan macam-macam lagi lah, ya. Jadi ini antara kes yang sangat mendukacitakan kita lah, ya. Kenapa undang-undang dibuat, ya? Ini pun sama jugalah jawapannya, maslahah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Pihak berkuasa boleh membuat undang-undang bagi kemaslahatan rakyat. Sama juga dengan bercerai ini, ya. Dulu masa saya jadi hakim di Mahkamah Wilayah Persekutuan, ya, saya membicarakan satu kes yang melibatkan pensyarah saya sendiri, ya. Dan pensyarah saya sendiri ni pula orang hebat, ya. Orang hebat, seorang profesor daripada luar negara, ya, berasal daripada Iraq, ya. Dan beliau waktu dibicarakan tu, beliau mempersoalkan
kenapa bercerai di luar mahkamah ni dijadikan kesalahan. Saya katakan ini adalah maslahah. Sebab beliau merujuk kepada satu hadis at-talaq liman akhaza bis-saq. Yang maksud hadis ni nak menunjukkan, dia kata talak ini ataupun kuasa menceraikan ni terletak di tangan lelaki. Kenapa pula dijadikan kesalahan? Jadi jawapannya maslahah, kepentingan. Nak menjaga kepentingan wanita supaya tidak semudah ataupun sewenang-wenangnya diceraikan. Kalau nak bercerai, cerai cara baik. Daftar kes di mahkamah dan bercerai apabila mahkamah benarkan untuk lafaz cerai. Ini yang terbaik lah. Yang terbaik. Ini kemudian kalau satu pihak tak setuju, saya dah terangkan dulu, dia akan pergi kepada jawatankuasa pendamai, akan pergi kepada hakam, yang akhirnya boleh bercerai secara baik. Hakam keluarga ataupun hakam mahkamah yang akhirnya akan diputuskan juga. Perceraian itu melalui hakam. Ini cara yang terbaik lah. Jadi kes cerai ini terlalu banyak pada hari ini. 70% daripada kes cerai ini adalah berpunca daripada sebab kelalaian, kecuaian ataupun kes tidak beri nafkah. Okey, hadirin sekalian. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Di bab penalti ni mudah je. Malam ni pun insya-Allah kita boleh habis kalau bab penalti, kalau ni lah, kalau tak ada ni. Tak ada soalan, saya teruskan. Penalti yang seterusnya jika mana-mana orang yang berkewajipan membuat satu laporan di bawah enactment ini, undang-undang keluarga kita, dan dia sengaja cuai atau tidak berbuat demikian, maka dia melakukan satu kesalahan. Dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jika mana-mana orang berkewajipan untuk buat satu laporan yang dikehendaki untuk mengukakan satu permohonan di bawah enactment ini atau dikehendaki untuk memberikan apa-apa maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa dokumen yang perlu di sisi undang-undang bagi maksud melaksanakan pendaftaran dokumen ini dengan sengaja cuai. Ini jika dikehendaki oleh pihak berkuasa lah. Contohnya dipanggil untuk disoal siasat, tak mau datang. Ini satu kesalahan. Cuai apabila diperintah ataupun diminta oleh pihak berkuasa agama. Kadang-kadang dipanggil oleh penguatkuasa agama untuk beri keterangan dan sebagainya. Jika ataupun membuat laporan, dikehendaki buat laporan. Apa saya nak bagi contoh buat laporan ni. Berlaku perceraian di kalangan keluarga terdekat. Contohnya, keluarga terdekat. Ini ada kes. Dulu ada kes ni. Contohnya, kita ibu bapa lah. Kita ibu bapa mentua, anak menantu ni. Anak menantu ni bercerai. Bercerai pula di luar mahkamah. Tapi anak menantu ni tak mau pergi mahkamah. Untuk mendaftarkan cerai di mahkamah supaya dibicarakan oleh mahkamah sama ada lafaz cerai anak menantu kita ni sah ke tak sah, jatuh talak ke tak jatuh talak. Jadi kita ibu bapa yang tahu ni, ibu bapa mentua yang tahu ni tak buat laporan. Dalam anak menantu ni tak mau pergi, kita pun tak mau buat laporan. Walhal kita adalah keluarga terdekat. Jadi satu kesalahan, hadirin hadirat sekalian. Sebenarnya dari segi undang-undang satu kesalahan sebab kita membiarkan maksiat berlaku. Jika anak ni bercerai, anak menantu ni bercerai, contohnya talak 3 pula kan. Talak 3 mana boleh duduk dah rumah kan.
dah tirai talak 3, ya, maka tak boleh duduk serumah dah, kena dipisahkan. Tapi kita ni sebagai orang tua, kadang-kadang kesianlah macam-macam lah, ya. Dahlah anak menantu ni tak mau pergi buat laporan, kita pun tak mau buat laporan. Kita pun maknanya bersubahat, ya. Berdosa kita, ya. Sebab itu dijadikan satu kesalahan, tak buat laporan, ya. Ini satu contoh lah yang boleh saya berikan, ya. Kemudian kesalahan yang seterusnya, ya, penalti yang seterusnya, meninggal langsung isteri atau suami. Ini dua-dua pihak kena, tuan-tuan, ya. Hadirin hadirat sekalian, ya. Jika mana-mana orang ni mana-mana suami atau isteri, telah diperintahkan oleh mahkamah supaya hidup bersama semula dengan isterinya atau suaminya, dan dia sengaja cuai atau tidak mematuhi perintah itu, maka dia melakukan satu kesalahan dan bila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara selama 6 bulan atau kedua-duanya. Ini meninggal langsung isteri, ya. Contoh isteri lah, ya. Isteri ditinggalkan, dah berbulan-bulan dah ditinggalkan. Suami pergi mana? Suami ada, dia dekat mana? Ada di sekitar kawasan, ya. Ataupun di taman yang sama ataupun duduk di tempat lain, dia tak mau balik, ya. Ada persisihan faham, suami ni tak mau balik rumah, ditinggal isteri dia, ya. Ditinggal isteri dia berbulan-bulan, kadang sampai setahun, ya. Ada kes, ya. Jadi sebenarnya isteri boleh buat aduan kepada pegawai penguatkuasa agama, ya. Boleh filekan kes ke mahkamah, boleh minta perintah selain daripada buat aduan kepada penguatkuasa agama tadi ni, dia boleh file kes ke mahkamah, minta perintah mahkamah supaya suami ni balik ke rumah kelamin, menunaikan tanggungjawab sebagai suami. Boleh, ya. Ini jarang ni kes ni orang minta, jarang, ya. Yang biasa diminta di mahkamah ialah supaya isteri diperintah kembali taat. Ya, ini biasa, ya. Diperintah kembali taat. Banyak kes ni berlaku, iaitu ada je ni bagilah untuk apa peringatan kita bersama lah, ya, anak menantu kita. Ada kes yang apabila berlaku persisihan rumah tangga, ya. Persisihan rumah tangga. Jadi isteri ni merajuk balik rumah orang tua dia, ya, balik rumah orang tua. Cerai belum lagi, tapi dia lari keluar meninggalkan rumah kelamin, balik ke rumah orang tua. Ini biasa berlaku, ya. Jadi dalam hal itu, bila suami ni pujuk tak mau balik, maka suami pun file satu kes di mahkamah, ya, perintah kembali taat. Perintah kembali taat. Jadi katalah bicara, mahkamah pun dapati bahawa isteri tadi ni keluar rumah tanpa izin suami dan mahkamah perintah supaya balik semula ke rumah kelamin. Balik semua ke rumah kelamin. Ini dipanggil perintah kembali taat, yang dikeluarkan oleh mahkamah. Jadi bila ada perintah ini, isteri dia wajib balik sebenarnya. Jika dia tak mau balik, ini kesalahan dia. Ya, boleh bila dah keluar perintah mahkamah tu dia tak mau balik juga, boleh diadu kepada penguatkuasa siasat, ada kes, boleh dituduh di mahkamah, ya, atas kesalahan, ya, meninggal langsung tadi, ya, tak mau balik, tak mau taat kepada suami tadi, boleh dituduh, ya, di mahkamah, ya. RM1,000 atau 6 bulan penjara jika sabit kesalahan, ataupun kedua-duanya sekali, ya, boleh, ya. Yang ini biasa berlaku, ya. Cumanya jika berlaku persisihan rumah tangga, ya. Yang boleh keluar rumah ni saya dah share dah dulu, ya. Apabila melibatkan ancaman, contohnya kan mudarat, ya, dipukul ataupun ada ancaman untuk cedera, untuk bunuh dan sebagainya, boleh keluar, ya. Boleh keluar, ya. Tapi
ikut prosedur. Bila keluar pada rumah itu hendaklah report polis umpamanya. Report polis mengatakan keluar rumah akibat daripada 1, 2, 3, ada macam-macam alasan, takut keselamatan dan sebagainya, dipukul, dicederakan, sama ada deraan mental ataupun deraan fizikal, boleh, boleh, tapi jangan sengaja keluar, bersisih faham sikit, tak ada apa-apa ancaman, keluar meninggalkan langsung, itu tak boleh, langsung tinggal macam tu saja. Ini satu kesalahan, Okey. Itu berkaitan dengan meninggal langsung. Tak ada soalan setakat ni. Teruskan, saya teruskan. Malam ni jarang tak ada soalan ni. Saya tengok dalam chat room pun tak ada. Tak ada soalan. Kemudian kesalahan yang seterusnya, menganiaya isteri atau suami. Ini dua-dua pihak. Mana-mana suami atau isteri yang dengan sengaja menganiaya isterinya atau suaminya, atau menipu harta isterinya atau suaminya, mengikut mana-mana berkenaan, melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak, ini pun sama juga, RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-dua sekali. Menganiaya isteri atau menipu, menipu isteri, ataupun isteri menganiaya suami atau menipu harta. Ini dua-dua pihak, Kalau maknanya isteri tu kaya, suami biasa-biasa, suami, isteri kaya, suami biasa-biasa, suami menipu ataupun melupuskan harta isteri, itu satu kesalahan, dia senyap-senyap, dia pergi ambil barang kemas isteri, dia pergi gadai contohnya, dengan tujuan dia nak guna duit tu lah, tak kira lah untuk apa, tapi dengan sengaja, tanpa pengetahuan isteri, ataupun dengan paksaan, dengan paksaan suami tadi ni suruh isteri gadai barang kemas, sebab apa? Sebab nak beli motor contohnya, ataupun nak beli kereta, ataupun apa-apa tujuan lah, jadi ini satu kesalahan, ini menganiaya, sama juga isteri, buat pinjaman contohnya, sama juga pinjaman alung ke sebagainya, dan menggunakan nama pasangan contohnya, jadi ini kes naya lah, ini pun banyak juga berlaku, bila suami pinjam alung, yang alung ni bukan cari suami tak dapat, isteri jadi bangsa, ini satu kesalahan dalam undang-undang keluarga Islam kita, termasuk menganiaya isteri tadi, melupuskan harta isteri, dengan apa-apa cara lah, menggadaikan barang kemas, rampas barang kemas isteri, jual, gadai dan sebagainya, Jadi dalam kes ini bukan setakat dalam peruntukan tambahan bagi menganiaya, melupus harta tadi ni, menipu harta pasangan tadi ni, ada peruntukan tambahan. Mahkamah boleh sebagai perintah tambahan memerintah supaya dibayar pampasan bagi harta yang telah ditipu. Boleh maknanya kalau isteri tipu harta suami, suami tipu harta isteri tadi ni, barang kemas dan sebagainya, boleh minta perintah mahkamah bayar balik, suami bayar balik, pampasan. Kemudian kesalahan yang seterusnya, tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri. Mana-mana orang yang tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isterinya mengikut hukum syarak, melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000. Ini bagi kes orang berpoligami lah, orang berpoligami, jika tidak adil, isteri boleh buat aduan kepada penguatkuasa, boleh buat aduan kepada penguatkuasa agama boleh bawa kes, buat siasatan,
serah kepada pendakwa, pendakwa boleh dakwa di mahkamah. Ni bagi orang yang berpoligami. Kemudian kesalahan seterusnya, mana-mana orang perempuan yang dengan sengaja tidak menurut apa-apa perintah yang diberikan oleh suaminya yang sah, dengan sah mengikut hukum syarak, melakukan kesalahan. Apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM500. Atau bagi kesalahan kali kedua, kemudian dia tidak melebihi RM1,000. Ini kes lain pula. Isteri tak mau ikut perintah suami. Contoh pindah rumah lah. Pindah rumah. Contohnya pindah rumah. Ni pun ada kes juga tentang pindah rumah ni sampai bercerai-berai. Sebab contohnya isteri dapat tawaran kerja yang lebih baik lah di suatu tempat. Di Kuala Lumpur lah contohnya kan. Dan suami sewa rumah lah. Contohnya sewa rumah di sana, ajak isteri pindah. Kebetulan isteri tak bekerja. Isteri pula kata dia nak duduk dekat dengan mak dia. Contohnya lah dengan family dia. Tak mau pergi ikut suami ni. Ni bergaduh juga. Walhal ni perintah yang sah ni. Ikut hukum syarak. Jadi bila tak ikut bila dibuat aduan, isteri ni boleh dikenakan denda kali pertama RM500. Kali-kali kedua tak ikut juga, naik RM1,000. Ini yang diperuntukkan dalam undang-undang keluarga Islam kita. Kecuali ada kes yang pernah diputuskan di mahkamah rayuan. Apabila berpindah rumah ni, kemudian rumah yang disediakan oleh suami ini mestilah berpatutan. Mesti maknanya ada bilik tidur, ada dapur untuk masak, ada bilik air. Itu yang telah diulas oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Satu ketika dulu berkaitan dengan rumah yang sepatutnya disediakan oleh suami tadi. Barulah isteri boleh ikut. Maknanya rumah yang selesa lah, mengikut kadar kemampuan masing-masing. Mengikut kemampuan suami tadilah. Kalau suami tak mampu sediakan rumah banglo, hanya mampu sediakan rumah teres lah. Kalau rumah flat lah. Yang mustahaknya maknanya kemudahan asas tu ada. Kemudahan asas. Air, elektrik, ada bilik tidur, ada tempat nak masak, ada tempat nak mandi dan sebagainya, yang terpelihara kehormatan isteri ni daripada fitnah-fitnah lain. Itu yang mesti dipenuhi dululah. Kalau tidak tu, kalau tak dipenuhi bukan jadi satu kesalahan lah. Kalau isteri tak mau ikut. Okey. Berapa dah jam kita? 8.53. Jadi bagi penalti ni saya kira saya dah sentuh hampir ke semua lah. Ada satu dua ni yang saya ingat tak berapa relevan lah. Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan ini, saya ingat ini tak ni lah, jarang berlaku lah. Tak payah saya sentuh lah kot. Ada satu lagi ni kesalahan, berkedudukan semula dalam masa iddah. Mana-mana orang lelaki yang setelah menceraikan dengan sah isterinya berkedudukan semula dengannya tanpa terlebih dahulu melafazkan rujuk yang sah. Itu pun satu kesalahan. Berkedudukan semula. Berkedudukan semula maknanya duduk sama baliklah, melakukan hubungan kelamin. Berkedudukan semula. Bila suami isteri ni dah bercerai, yang kebiasaan sekarang ni lah, yang amalan kita lah, bila bercerai tak duduk serumah dah. Tak duduk serumah dah. Duduk asing-asing. Kemudian dalam tempoh iddah tu,
suami ni teringat balik pada isteri ni kan, ingat balik. Dia kontak isteri ni, isteri dah cerai lah, nak balik semula dia kata, tapi belum lafaz rujuk lagi, belum lafaz rujuk lagi, kecuali suami ni ada lafaz lah, pada isteri, saya rujuk balik awak, saya nak kita rujuk balik, setuju ke tak setuju? Kalau isteri setuju, okey lah, itu dia boleh jadi lafaz rujuk, lafaz rujuk yang sah. Kalau tak ada lafaz rujuk yang sah, nak duduk balik semula kemudian melakukan hubungan kelamin, maka itu satu kesalahan. Kedudukan tu satu kesalahan dah. Satu kesalahan di bawah undang-undang keluarga Islam kita. RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Sebab kita memakai pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, lafaz rujuk mesti dengan lafaz lah. Nak rujuk semula mesti dengan lafaz oleh suami kepada isteri. Dan sunat di hadapan saksi. Yang paling baiknya iaitu rujuk di hadapan pendaftar nikah cerai lah. Kalau mazhab lain, itu mungkinlah. Mazhab Hanafi umpamanya, maknanya persekedudukan semula tu, melakukan hubungan kelamin tu dikira rujuk dengan perbuatan. Kita tak boleh. Kita mazhab kita tak boleh. Jadi hadirin sekalian, saya ingat saya dah cover dah penalti-penalti ni. Yang lain-lain ni, bahagian am ni saya ingat saya tak payah sentuh lah. Jadi dengan sempurnanya tajuk berkaitan dengan penalti ni, saya kira tajuk berkaitan dengan hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam ni dah selesai dah habis dah pada malam ni. Jadi kalau ada soalan, jadi nak tanya moderator lah. Jadi undang-undang keluarga, hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam ni kita dah habis dah. Selepas ni macam mana? Tu nak tanya tu. Okey, nanti kami bincang balik Datuk. Datuk ada cadangan ke nak bawa tajuk lain? Nanti pun saya fikir juga dulu. Okay. Ini atas permintaan ni lah kot. Kalau ni pihak Gemuk Nur Iman lah. Boleh je kalau boleh je Datuk maintain, lepas tu nanti kita cari tajuk apa nak bawa. Boleh. Datuk? InsyaAllah. Jemaah dia nak buka soalan kat Datuk. Ya, sudah. Kalau ada soalan sementara tu, ada masa sikit lagi ni. Ada beberapa minit lagi. Ada soalan? Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sikit. Okey. Contoh kalau suami isteri bercerai, tengah-tengah marah, aku ceraikan kau apa semua tu. Lepas tu kita kena pergi balik kita, ataupun macam mana nak mengesahkan tu penceraian tu, kita kena pergi mahkamah ke apa tu Datuk? Boleh ulang balik tak soalan tu? Okey, selalu kan ketika marah. bercerai ketika marah, lepas tu kira macam selalunya those were the days lah kan, orang kata okey boleh bercerai habis. Tak ada hitam putih ke tak ada apa semua kan. Just family tahu. Tapi sekarang ni sebab nak kata orang nak di legalize kan. Jadi kena pergi mahkamah ke? Nak kena ucapkan balik depan hakim tu. Betul. Oh, okey. Dia begini, okey. Terima kasih Puan Hasnah yang bertanya. Dia apabila suami, mana-mana suami lah, ada je lafaz cerai, wajib di luar mahkamah, wajib kalau dalam hukum undang-undang yang saya telah bahas dulu, dalam tempoh 7 hari, dia kena file kes ke mahkamah. Jangan tunggu lagi. Undang-undang sebut dalam tempoh 7 hari. Kenapa 7 hari? Supaya kes ni boleh dibicarakan segera. Dibicarakan di hadapan hakim dan hakim boleh menyiasat sama ada lafaz itu jatuh cerai ke ataupun tidak. Itu satu hal. Tak kira lah ketika marah ke, melalui SMS ke, melalui apa-apa tulisan ke, di hadapan orang lain ke, jika berlaku dapat maklumat, kena file cepat. Ni file cepat. Tak boleh tunggu dah. Sebab
Yang boleh putuskan jatuh atau tidak cerai itu adalah mahkamah. Ustaz macam mana alim sekalipun kalau kita tanya dia tak boleh putuskan. Yang ada kuasa dia beri oleh undang-undang adalah mahkamah. Jadi kena cepat. Itu nasihat saya lah. Okey, wallahu a'lam. Okey, terima kasih Datuk. Ni ada satu lagi Datuk. Ya, sila. Ada kes ini dalam keluarga lah kan. Ya. Dia kahwin dengan orang yang dah pencen tau. Ya. The husband tu dah pencen tapi yang perempuan ni masih lagi bekerja. Ya. So dia macam husband dia cakap, okey, aku hantar kau pergi mana-mana, minyak apa semua, makan apa semua kau tanggung. Jadi macam mana tu Ustaz? Datuk. Kan pelik. Lepas bini dia gajikan dia pula. Lepas tu semua makan minum bini dia tanggung sebab dia kata kau kerja. Sedangkan dia ada pencen dia Datuk. Dia tak nak share pencen tu. Memang tak berhak lah bini dia kan Datuk. Macam tu. Bila kahwin ni maknanya tanggungjawab nafkah. Tak kira lah kahwin dengan orang pencen ke ataupun orang tak ada kerja tetap ke. Tanggungjawab nafkah tetap kepada suami. Tetap kepada suami mengikut kadar kemampuan. Ya. Dan diulas oleh mahkamah rayuan dulu mengikut yang sepatutnya lah. Ya. Kalau gaji sikit, cara sikit lah. Gaji banyak, cara banyak. Itu ya. Jadi nafkah, tanggungjawab nafkah tu tetap tidak gugur. Wajib tetap wajib mengikut kadar kemampuan. Ya. Ini boleh kena bincang lah. Ya. Berapa yang sepatutnya. Jika bila itu yang kadang-kadang ya, sampai ke mahkamah tu. Ya. Kalau maknanya kalau ikut yang saya telah bahas dulu ni, walaupun tak bercerai lagi, boleh datang ke mahkamah ni supaya mahkamah tentukan jumlah nafkah yang munasabah. Tapi jaranglah berlaku macam tu. Tak pernah berlaku macam tu. Jadi pakat-pakat lah. Pakat-pakat. Dia macam suami dia tak nak spend lah duit pencen dia. Tak boleh. Dia ada tanggungjawab. Okey, Datuk, terima kasih. Dia, walaupun isi dia bekerja kan. Walaupun isteri itu bekerja, dia layak dapat nafkah yang sewajarnya lah. Ya? Yang sewajarnya. Kalau dia bercerai Datuk? Ya? Lepas disebabkan tertenting, dia pun bercerai, macam mana tu? Cerai tak adalah dah. Bini dia tak boleh tuntut apa-apa ke? Boleh tuntut nafkah iddah, muta'ah. Yang saya sebut tadi yang kita dah bahas banyak ni. Ya? Pencarian kalau ada, ya? Atas pencarian kalau ada, nafkah iddah, muta'ah. Boleh tuntut. Wallah. Okey Datuk, terima kasih. Belum ni saya. Assalamualaikum Datuk. Saya nak Assalamualaikum. tanya mengenai macam penalti yang seperti yang Datuk sebut tadi. Saya dapat dengar dalam kurang-kurang 1,000 6 bulan penjara atau kedua-dua. Apa pandangan Datuk? Tidakkah rasa macam RM1,000 tu tidak melebihi 1,000? Rasanya sikit sangat. Jadi dengan denda yang 1,000 tu mungkin ramai lagi orang buat salah, membuat salah guna kuasa suami dan sebagainya dah kan. Jadi saya rasa lah pandangan saya sikit sangat. Kalau minimum 1,000 tu jadi mungkin pada hakim boleh bubuh 2-3 ribu ke atas kan. Okey, terima kasih ya. Sama. Terima kasih. Ini soalan bagus ni. Apa 1,000 sikit sangat. Orang lelap mata je orang bayar ya. Saya setujulah dengan Puan Siti Rokiah. Sebenarnya undang-undang kita ni dah berapa puluh tahun dah. Ya? Undang lama ni yang diwarisi daripada berkaitan dengan jumlah denda, jumlah penalti. Ini dah zaman berzaman dah. Ya? Sebab tak pernah di-revise ke Datuk? Okey, itu yang saya nak sebut ni. Itu yang saya nak sebut ni. Itu sebab dulu kita cadangan yang RUU 355 tu untuk mempertingkat bidang kuasa mahkamah syariah tu. Ya. Bidang kuasa mahkamah syariah saya tak ingat jumlah yang sebenarnya, tapi yang saya ingat sekurang-kurangnya 30 maksimum dia tak ada had, saya tak silap saya, tak ada had.
untuk tuntutan apa yang berkaitan dengan harta dan sebagainya tu, yang berkaitan dengan jenayah kecuali hukuman mati lah, ya. Tak silap saya dulu ni RU 355 tu, ya, untuk memang apa yang disebut oleh Puan Siti Rokiah ni dah lama dibincang, ya, dah lama dibincang untuk dipinda, ya. Dipinda, dinaikkan sama macam mahkamah sekurang-kurang sama macam mahkamah magistrate lah, 10,000, ya, 10,000 ringgit, ya, sekurang-kurang, ya. Ini yang kalau ni lah di mahkamah sivil lah, ya. Itu yang saya boleh jawab lah, Puan Siti Rokiah, ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama saya jawab dulu ada soalan ni, ya, dalam chat room ni. Datuk, macam mana dengan gangguan pada isteri orang? Ada tak diperuntukkan dalam mahkamah syariah? Ya. Saya ingat saya pernah sebut perkara ni, ya. Saya pernah sebut perkara ni. Memang ada peruntukan dalam undang-undang keluarga Islam kita ni, ya. Mengganggu isteri, membawa lari isteri orang, memang ada peruntukan. Cuma sekarang ni perkara ni di mahkamah sivil dah jadi kontroversi, ya, baru-baru ini. Dan saya ingat peruntukan ni pun kalau di mahkamah syariah belum pernah digunakan lagi. Saya pun tak pasti ada ke tidak. Seingat saya belum pernah lagi digunakan, ya. Mengganggu rumah tangga orang, bawa lari, pujuk lari isteri orang ni satu kesalahan. Sama juga RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya, ya. Itu yang boleh saya jawab. Ada lagi ke soalan dalam chat room ni? Tak ada, ya. Ada soalan lain ke? Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, saya minta berhenti kat sini lah, ya. Baik, Datuk. Ya, boleh, ya. Boleh. Jadi yang berkaitan dengan tajuk yang akan datang ni, nanti bolehlah di WhatsApp kepada saya cadangan. Baik, Nanti boleh kita bincang lanjut lah, insyaAllah, ya. Baik. Jadi hadirin sekalian, ya, saya ucap terima kasih lah atas segala perhatian yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya minta diri dulu lah kot, ya. Nanti insya-Allah mungkin kita boleh bincang lanjut